Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhasilnya video ini adalah untuk saya meyakinkan anda mengapa saya layak cemerlang praktikal. Nama saya Khalidah binti Khalid, pelajar PISMP Ambilan Jun 2018, Pengkhususan Pendidikan Islam dan subjek Bahasa Arab sebagai subjek elektif teras. Saya berpraktikum di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 161 dan berada di bawah seliaan dua pensyarah yang saya hormati dan kasihi, Ustazah Zulina dan Dr. Muhammad Bakri. Di sini saya akan meyakinkan anda mengapa saya layak cemerlang praktikum daripada 5 aspek berikut. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, dari segi perancangan dan pelaksanaan PDP, melihat kepada perancangan saya, dalam setiap PDP, saya akan memastikan hasil pembelajaran yang saya tetapkan adalah bersesuaian dengan keupayaan dan minat murid. Ia juga mestilah berfokus dan mencapai standard pembelajaran yang telah dipilih. Melalui cara ini, saya yakin pelaksanaan PDP dapat dilaksanakan dengan berjaya. Apabila merancang, saya juga memastikan bahawa saya mengaplikasikan strategi pembelajaran berpusatkan bahan dan berpusatkan murid. Hampir setiap kelas, saya menghasilkan slide interaktif supaya dapat menarik minat murid. Saya juga mengadakan pelbagai aktiviti dan tugasan yang menarik dan berupaya mendorong murid untuk melontarkan pendapat mereka. Hasilnya murid sangat aktif dan seronok apabila belajar. Sehubungan dengan itu, saya amat menitik beratkan salah satu daripada elemen merentas kurikulum iaitu teknologi, maklumat dan komunikasi dalam setiap perancangan dan pelaksanaan PDP yang saya jalankan. Dengan menghasilkan slide interaktif bukan sahaja untuk PDPR, malah di bilik darjah. Bagi memastikan perkara ini, saya mempunyai LCD projektor tersendiri. Jika kita ingin setanding dengan negara maju yang lain seperti Amerika, Switzerland, United Kingdom, Sweden dan Finland, saya yakin bahawa kita perlu maju dari segi teknologi. Oleh kerana itulah, kebanyakan bahan batu mengajar yang saya hasilkan adalah berasaskan teknologi dan media. Kita lihat pula kepada amalan pedagogi pada masa kini. Saya sering mengaplikasikan pembelajaran kontekstual untuk memastikan ilmu yang dipelajari oleh murid adalah bermakna dan dapat diamalkan dalam kehidupan harian mereka. Saya pastikan mereka dapat lihat kepentingan mempelajari setiap tajuk itu untuk kehidupan mereka dan bukan untuk ujian atau kerana ia merupakan sukatan pelajaran yang perlu dihabiskan. Oleh kerana itu, kemahiran insaniah yang diaplikasikan adalah pembelajaran sepanjang hayat. Saya tekankan penerapan nilai dalam setiap pelaksanaan PDP. Adakah anda masih tidak yakin bahawa saya patut cemerlang praktikum? Baiklah, kita lihat pula kepada aspek yang kedua iaitu pentaksiran. Seperti yang dipaparkan, ini adalah rekod pentaksiran yang saya hasilkan. Ia sangat terperinci dan jelas. Saya letakkan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid untuk memastikan saya dapat mengenal pasti murid yang lemah dan perlu diberi perhatian untuk saya bantu apabila saya mengajar. Kesannya apabila saya merancang dan melaksanakan PDP, aktiviti dan tugasan yang diberikan adalah bersesuaian dengan keupayaan murid. Bagi aspek yang ketiga, iaitu refleksi PDP, saya telah menulis refleksi dengan lengkap setiap kali selesai melaksanakan PDP. Refleksi saya merangkumi kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan. Pada awalnya, saya tidak mahir menulis refleksi. Akan tetapi, setelah ditegur dan kemudian saya perbaiki kesilapan saya telah dipuji oleh pensyarah kerana beliau dapat melihat perubahan dalam penulisan refleksi saya. Sehubungan dengan itu, pada setiap hujung minggu, saya telah menulis jurnal berdasarkan refleksi tersebut. Hal ini adalah untuk memastikan saya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi sepanjang praktikum. Di sini anda dapat lihat bahawa penulisan jurnal yang saya hasilkan bukanlah sekadar melepaskan batuk di tangga, tetapi ia benar-benar membantu saya dalam menyelesaikan masalah. Oleh itu, ketika pembentangan refleksi pertengahan praktikum, saya dapat membentangkan pengalaman saya sepanjang praktikum dan inovasi yang saya hasilkan dengan penuh bersemangat dengan harapan ia dapat memberikan idea kepada rakan-rakan lain. Perkara ini dipuji oleh pensyarah penilai.
Seterusnya, kita lihat pula kepada aspek kokurikulum. Dengan keadaan pandemik ini, sekolah kami tidak dapat menjalankan sebarang aktiviti kokurikulum secara fizikal. Oleh itu, kokurikulum dijalankan secara talian melalui Google Meet. Saya telah berjaya menyediakan rancangan pengajaran harian dengan lengkap serta menghasilkan video pengajaran yang menarik dengan bertajuk Peti Pertolongan Cemas. Baiklah, bagi aspek yang terakhir iaitu peranan-peranan lain, suka untuk saya nyatakan bahawa saya adalah seorang yang sangat kreatif dan inovatif. Saya telah menghasilkan 3 inovasi dan pelbagai aktiviti bermain yang seronok untuk menarik minat dan membantu murid semasa PDP. Kemudian, saya telah terlibat secara aktif dalam melaksanakan projek di sekolah. Kami telah diminta untuk menghias bilik Kids Creative Station iaitu merupakan bilik pameran hasil kerja murid bagi sains, teknologi, engineering and mathematics atau singkatannya ialah STEM. Saya mempunyai kemahiran editing menggunakan Adobe Illustrator dan Photoshop dan saya juga merupakan pelukis sambilan serta mempunyai pengalaman dalam menghasilkan mural di sekolah-sekolah. Oleh itu, saya dilantik untuk mengetuai projek ini. Saya telah menghasilkan desain bagi mural ini. Dengan bantuan rakan praktikum, kami berjaya menyiapkan mural tersebut sebelum PDPR dilaksanakan kembali. Guru yang bertanggungjawab atas bilik tersebut telah memuji hasil kerja kami. Apabila beliau mengupload gambar bilik tersebut di sosial media, guru-guru daripada pelbagai sekolah memuji usaha kami. Sehinggakan saya mendapat tawaran untuk menghasilkan mural bagi sekolah lain. Jadi, saya simpulkan kelima-lima aspek tadi kepada 3 perkara yang menjadi kekuatan saya. 1. Saya merupakan guru yang mengajar kerana mengajar adalah minat saya dan saya ingin mendidik anak murid saya menjadi individu yang bermanfaat untuk ummah. Kedua, saya merupakan seorang yang suka belajar dan ingin memperbaiki diri. Apabila melakukan sesuatu, saya akan cuba yang terbaik. Dan yang ketiga, saya seorang yang sangat kreatif dan inovatif serta mempunyai pelbagai bakat. Oleh kerana itulah, saya layak cemerlang praktikum. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua pensyarah penyelia saya iaitu Ustazah Zulina dan Dr. Muhammad Bakri atas bimbingan dan sumbangan idea yang diberikan sepanjang praktikum. Juga tidak lupa kepada rakan praktikum di SKPP 161 kerana telah banyak membantu saya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.